Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini 19 Ogos 2022 dan hari ini harga emas adalah RM272, turun lagi RM1 berbanding semalam. Okey, jadi kita dapati bahawa harga emas sekarang berada dalam trend menurun. So sekarang adalah masa yang terbaik untuk kita mulakan simpanan emas lah. Okey, tanpa kita nak bercerita panjang, okey, petang ini saya nak menceritakan mengenai keistimewaan emas. Okey. Okey, keistimewaan emas. Kenapa agaknya emas ni dia istimewa? Dah macam lagu apa? Adi Bahno pula kan? Emas ni dia istimewa atas beberapa sebab. Okey, sebelum saya nak mulakan, kalau contohnya kawan-kawan yang dekat TikTok ataupun yang dekat Facebook adalah nak mencuba nak kata apa agaknya kita punya keistimewaan dalam menyimpan emas ni, okey, bolehlah cuba teka. Cuba teka. Okey, sebelum saya nak proceed kepada kita punya topik sembang yang keistimewaan emas tu. Okay. Hai Cik Riziswandi. Okay, you all mesti boleh nampak kan dekat atas-atas ni saya ada tunjuklah gambar beberapa kepelbagaian produk emas dengan public gold. So mungkin sebelum ni ada orang dia assume, okay, dia kata kalau kita beli emas mungkin itu sesuai untuk disimpan sahaja. Sebab sebelum ni bila kita sebut emas, ramai orang dia akan berfikir mengenai barang kemas. Sebab dia fikir dia nak pakai emas tu, nak cantik lah kan. Okay, tapi bila kita kata, oh bukan, kita bukan cakap pasal emas yang dalam bentuk barang kemas. Emas kita dalam bentuk gold bar. Contoh dia macam ni. So bila kita sebut gold bar, orang ramai yang dia akan refuse. Dia kata kenapa kita nak simpan gold bar ni, bukan boleh pakai pun. Contoh dia macam tu. So public gold pun dia keluarkanlah pendant. Okay, buat masa ni kita ada pendant lah yang akan sesuai dengan kita punya gold bar. Okay, kalau yang 4 segi ni, kita ada yang dekat sini ni, yang 4 segi ni, apa ke nama dia? Semalam ingat, ini lupa balik. Okay, tak apa. Pendant yang petak. Kemudian untuk yang bulat ni pun kita ada pendant untuk yang bulat. Yang hujung sekali ni, yang kecil sekali tu dia sesuai untuk 2. Suku dinar dengan 1 gram taifuk. 1 gram taifuk ni dia bulat. Okay, 1 gram taifuk ni dia bulat, so boleh jadi pendant lah, boleh pakai dekat sini. Contoh dia macam tu lah. Okay, jadi loket. Contoh dia macam tu. Yang 1 gram ni dia kecil je. Oh mak kau. Dia kecil je macam ni lah. Okay, so ini adalah antara 1 gram lah. Selalu orang tunjuk 1 gram yang petak-petak tu kan. Ada, bukan tak ada. Kita kata 1 gram yang petak-petak tu contoh dia macam ni lah. Okay, ini contoh 1 gram yang petak-petak. Okay, ada juga. Okay, so jangan ni lah. Ini 1 gram yang petak-petak. Sebelum kita nak cerita pasal keistimewaan emas ni, kita tunjuk dulu kepelbagaian produk emas yang ada dalam public gold. Contoh dia ni macam hari raya. Okay. Hari raya. Kemudian kita ada, ini antara yang saya suka lah. Kalau orang tanya saya, kenapa saya simpan design gold bar yang macam ni. Yang satu keping macam ni. Instead of simpan yang macam ni. So yang besar ni pun saya simpan juga. Yang kecil ni kenapa saya simpan? Sebab saya suka dia punya cerita. Macam ni saya dah susun ikut cerita dia tau. Contoh dia macam ni lah. Okay, pada satu masa dahulu. Contoh lah kan waktu kalau kita dah tua, kita nak cerita dekat kita punya cucu cicit kan. COVID datang. So COVID datang. Bila COVID datang, okay, ramailah doktor-doktor yang bertugas. Okey, kemudian
bukan saja doktor saja. Semua-semua ni telah diiktiraf menjadi wira-wira negara. Banyaklah abang askar, abang polis, abang yang bawa ambulan, segala-segala ni semua dah jadi wira negaraku. Okay, kemudian datanglah vaksin. Okay, bila vaksin datang, ada macam-macam kat sini. Dia ada kat sini. Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, apa tu lagi? Banyaklah. So maksudnya kita boleh ceritalah. Ini adalah antara vaksin yang ada pada ketika itu. Okey. Bila semua orang dah vaksin, tiba-tiba pula datang pula lah varian-varian yang lain. Contohlah kita ada varian yang lain. Hai Suhana. Kemudian bila berlakunya benda macam ni, okey, ekonomi negara, ekonomi dunia dia tak stabil. Bila tak stabil, apa yang berlaku? Inflasi akan meningkat. Bila inflasi meningkat, so ada berlaku ni quantitative easing, iaitu berlaku aktiviti memprint duit untuk sesebuah negara supaya duit tu banyak untuk membolehkan orang keep on membeli. Okey. Kemudian bila dah jadi macam ni, kemudian ada pula kat sini cryptocurrency. Waktu cryptocurrency ni mula-mula diperkenalkan okey je kan. Lama-lama bila satu masa sampai satu ketika tiba-tiba Bitcoin ataupun cryptocurrency yang lain semua harga dia jatuh. Ada yang jatuh teruk sampai ada orang bunuh diri dan sebagainya. So ini dah boleh jadi cerita dah. Bedtime story pula kan. Instead of kita buka buku cerita bedtime story, daripada ini ni pun kita boleh cerita kita punya bedtime story. Okay. So saya suka macam tu lah. Kenapa saya beli? Saya beli bila benda tu dia ada cerita dekat saya. Contohlah mungkin you all peminat bola kan. Ada Juventus dan sebagainya. Macam saya tak pandai bola. Jadi macam saya tak ada attraction untuk saya. Kenapa saya nak simpan Juventus tu? Contoh dia macam tu lah. Tapi kalau you all nak beli, belilah, tak ada masalah. Macam saya suka beli sebab dia bercerita. Contoh dia macam ni kan. 3 in a row ni. Okey, ini adalah emas pertama pada zaman Ledilian. Okey, emas pertama yang ini adalah mata wang emas yang digunakan. Okey, kemudiannya yang dekat Facebook tak nampak sangat. Okey, kemudiannya kat sini adalah cara-cara bagaimana emas itu dicairkan, smelting, kemudian di rolling, bagaimana kita nak buat emas tersebut dan sebagainya. So ini adalah cara-cara buat emas. Yang ini pula pemimpin-pemimpin negara yang kita abadikan dalam kita punya public gold punya edisi. Contoh dia kita ada Perdana Menteri. Okey, kemudian kita ada ni Perdana Menteri lah, Perdana Menteri Tun, kemudian Tan Sri Muhyiddin Yassin, kemudian kita ada Sultan juga. Dan kemudian kat sini yang ini saya reserve untuk kemerdekaan tau. So yang ini kemerdekaan ke-60. Tahun ini kemerdekaan ke-65 akan keluar lagi yang macam ni. So saya dah reserve dah lokasi dia dekat sini. Contoh dia macam tu. So maksudnya sebab tu kalau kita kata simpan emas ni, kenapa? Sebab kita ada matlamat dia. Matlamat kita of course kejap lagi kita nak cerita. Tapi kalau dari segi pemilihan produk tu, so kita boleh pilih yang macam ni. Bulat ini nama dia dinar. Petak ni nama dia bunga emas. Okay, kemudian ada juga yang bulat kecil ni nama dia taifuk, shilling. Okay, dan semua ni kita boleh letak dalam kita punya pendant. So kalau orang kata bergaya dapat, menyimpan pun dapat. Okay, so saya harap penerangan yang seberengkas ni menyebabkan you all faham bahawa dalam public gold ni, hai Cik Saiful, kita ada kepelbagaian produk. So kalau yang dekat TikTok dia akan nampak dekat atas kepala ni lah. Kalau yang dekat Facebook dia akan nampak sebelah saya ni, sebelah ni apa kiri sebelah kiri saya ni, okey, ada emas yang telah kita letak dalam pendant dan ada juga gold bar yang 1 gram yang pelbagai edisi. So dia bukan ada satu edisi je. Dulu waktu mula-mula public gold mula perkenalkan, dia hanya ada edisi macam ni tau, simple je. Edisi dia macam ni. Edisi dia macam ni. Kemudian dia keluarkan dalam bentuk batik, kemudian batik purple. Sebelum batik purple, kita ada batik yang cantik, iaitu yang ini.
batik keraton dengan batik apa tu? Sogan. Batik keraton dengan batik sogan. So ini antara edisi-edisi batik yang sebelum ni keluar. Sebelum wujudnya edisi-edisi yang bombastik sekarang, dia dulu batik-batik je, simple-simple je. Tapi sekarang dah bombastik. Jangan kata apa, boleh juga dijadikan hadiah macam ni, perkahwinan, hadiah untuk birthday, hadiah untuk baby. Okey, lagi apa? Macam ni edisi-edisi masjid dalam dunia, masjid-masjid Islam apa yang bersejarah dalam dunia. Okey, ada banyak sangat edisi. Yang ini bulan-bulan Islam. So sekarang dah keluar lagi Zulhijjah, Zulkaedah kan. Saya dah reserve dah tempat dia kat sini. Yang ini ada 6 bulan Islam. Kat sini akan ada lagi 6 lagi bulan Islam. Tempat-tempat dia dah siap dah. Okey. Selain daripada tu, ini ada kartun-kartun juga. Okay. For your information, ini adalah saya punya macam showcase lah di mana saya kumpulkan 1 gram for each untuk kita letak dekat sini sebagai kita punya untuk tunjuk-tunjuk kan. So maksudnya sangat seronok simpan emas ni sebab apa? Diam tak diam kita punya simpanan tu akan bertambah. Berbanding dengan kalau kita simpan duit, kejap je dia akan kita simpan, kita tarik. Kita simpan, kita tarik. Simpan, kita tarik kan. Jadi kita punya simpanan tu nak bertambah tu dia macam kelat sikit. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk emas, contohlah macam ni 5 gram, 5 gram pula. 5 dinar. 5 dinar ni berat dia 21.25 gram. Apa yang kita buat, contoh, as long as kita tak ada terdesak, as long as kita tidak belum mencapai matlamat, kita takkan jual. Kita just biar je. Lagi lama kita simpan, lagi tinggi dia punya nilai yang akan kita dapat. Okey, kita proceed kepada kita punya topik yang kita nak cerita hari ini. Hari ini kita nak cerita mengenai kenapa saya simpan emas dan keistimewaan emas. Okey, first of all, emas ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sebab kenapa saya simpan emas. Okey, dan untuk pengetahuan anda, dari mana saya dapat 6 poin ini? 6 poin itu saya dapat daripada buku yang ditulis oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dalam bukunya Wang Emas. Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Okey, so macam topik-topik yang lain juga saya akan refer kepada buku lah. Tujuan dia apa? Supaya kawan-kawan yang mungkin dia kurang gemar membaca buku, mungkin dia boleh dengar celoteh saya lah. Semalam kita cerita pasal masa untuk emas daripada Tuan Azizi Ali kan. Okay, hari ni kita cerita wang emas bertahan ketika gawat daripada Tuan Zulkifli Syafi'i. So kita kongsi-kongsi ilmu. So you all yang mungkin kurang rajin nak baca buku, tak apa. Saya bacakan untuk you all. Anggap je lah ini you all punya education punya moment petang-petang ni. Kita ada sesi educational purpose. Okay? Alright, yang pertama nilai emas ni dia terjamin dalam jangka masa panjang. Okay, yang kedua emas ini senang ditukar kepada bentuk tunai. Yang ketiga, emas ini adalah merupakan aset fizikal yang mampu milik. Yang keempat, kekayaan dengan emas adalah kekayaan di tangan kita sendiri. Yang kelima, emas adalah aset mudah alih. Dan yang keenam, tak ada siapa yang tahu berapa pemilikan emas yang kita simpan. Ya Allah, Cik Saiful dia pergi tulis pula dekat komen kat Facebook. Bagus. Biasanya orang yang rajin ni dia extraordinary. Extraordinary, dia akan dapat lebih manfaat daripada apa yang dia dengar. Dia dengar, dia tulis. Selalu saya, kalau dulu waktu saya mengajar, saya selalu cakap, kalau kita dengar je mungkin kita dapat sebahagian daripada portion ilmu tu. Kalau kita dengar, kita tulis, bila kita tulis tu kita nampak, kita dengar, tangan kita bergerak, mulut kita bercakap. So ilmu tu lebih mudah untuk kita serap. Tahniah Cik Saiful. Okey, so kita nak terangkan satu persatu poin kita tadilah. Yang pertama, nilai terjamin dalam jangka masa panjang. Okey, ini bukan saya yang cakap ya. Tapi kalau kita tengok macam yang selalu orang-orang bagi contoh bahawa
kalau kita ada 1 dinar ni value dia adalah seekor kambing. Dia bertahan sejak 1400 tahun dahulu seekor kambing. Sekarang pun kita dapat seekor kambing juga. So dia terjamin dalam jangka masa panjang. Okay, so nilai dia terjamin lah. Tak kisahlah 1 dinar ni RM600 ke, 1 dinar ni RM1,200 ke. Pada zaman tersebut dia tetap boleh beli seekor kambing. Yang kita pasti harga emas tu makin meningkat kan. Okay, tapi yang betulnya nilai emas ni sentiasa boleh beli seekor kambing. Untuk 1 dinar ni 4.25 gram memang akan dapat seekor kambing. Okey, kalau contohnya you all masih lagi dalam fasa tak faham ataupun keliru, mungkin you all boleh tengok contoh. Ini kalau kita pakai duit Malaysia dululah yang pasal RM50 ni kan. RM50 ni mungkin 10 tahun lepas kalau kita pergi pasar raya kita boleh tolak 1 troli beli barang penuh. 2 tahun lepas kita boleh jembet bakul untuk RM50. Dan hari ini tahun 2020 kita boleh jembet 1 botol minyak sahaja, mungkin jajan 2 bungkus. Okey, itu adalah nilai RM50 pada hari ini. Okey, itu kalau kita sebut nilai dalam Malaysia je. Cuba kita comparekan dengan nilai duit kita dengan nilai duit jiran kita, Singapura. Kita tak payah cakap lah dengan Amerika ke apa kan. Jauh sangat, sebelah aja, seberang tambak Singapura contoh dia. Okey, pada tahun 1967, okey, sebelum kita berpisah, kita punya nilai ringgit dengan dolar tu sama. Okay. Lepas kita berpisah, kita punya nilai masih sama lah. Sejurus lepas berpisah tu kan. Lama kelamaan, apa yang terjadi pada nilai ringgit kita dan apa pula nilai Sing dolar sekarang. Okay. 1 Sing dolar lebih kurang RM3 lebih dekat Malaysia. So kalau dia bawa 1 Sing dolar, dia datang Malaysia, dia dapat lebih kurang 3 kali ganda lah kan. Okay. Kalau contohnya, kalau kita bawa RM1 pergi sana, kita dapat 30 sen je. So maksudnya kita nampak nilai duit dia tak terjamin. Tak payah kata jangka masa panjang. Tak panjang sangat pun. Macam tadi kita sebut tahun lepas, RM50 boleh bawa 1 bakul, tahun ni RM50 boleh jembet 1 botol minyak. So nilai ringgit tak terjamin. Tapi nilai emas ni sejak 1400 tahun dahulu nilainya tetap sama seekor kambing. So itu terbukti yang pertama. Kenapa kita simpan emas? Sebab nilainya terjamin dalam jangka masa panjang. Okey, kemudian yang kedua. By the time kalau you all yang dekat TikTok ni ada soalan nak tanya boleh tanya. Ataupun ada point nak kongsi boleh kongsi sama-sama. Okey, kita kongsi knowledge. Okey, yang kedua. Emas ni kita senang nak tukar kepada tunai negara-negara lain. Contoh dia macam tu. Kalau kita bawa duit, nilai duit kita mungkin tak sama dengan nilai duit negara macam negara sebelah. Macam tadi saya katalah, kita bawa RM1 daripada negara kita pergi negara lain, mungkin nilai dia jadi kecil, jadi posen-posen. Pergi negara lain pula mungkin nilai dia besar pula. Contohnya sebab duit ni dia adalah mata wang untuk khusus negara tersebut je. Jadi kalau dia pakai dalam negara dia, nilai dia tu diperakui oleh kerajaan yang memerintah negara tersebut sahaja. Okey, dan dia diterima pada zaman itu sahajalah. Okey, kalau siapa yang ingat, sebelum ni kita ada shilling RM1 yang ada gambar bunga rose, bunga rose pula, bunga apa, hibiscus. Bunga hibiscus lah. Okay, RM1 yang ada keris tu. Okay, bunga raya. Okay. Kebelagak no hibiscus lah. Okay. Contoh dia macam tu. RM1 shilling yang kita kata shilling emas tu, dia dah tak valid pun. Tidak diperakui pun nilai dia sekarang. Contohnya. Okay, so maksudnya nilai duit itu diperakui dan dia ada nilai dalam negara tersebut. Kalau dia tak diperakui walaupun pakai dalam negara tu pun tak boleh jugalah. So kita dah alaminya. Okey, kemudian kalau nilai duit boleh jatuh sampai jadi kosong. Okey, dulu $1 Sing dolar sama dengan RM1 Malaysia contohnya. Lama-lama sekarang 1 Sing dolar sama dengan 30 sen. Kan jauh tu daripada RM1 jadi 30 sen. Kemudian mungkin jadi 20 sen.
Pernah jadi 10%. Boleh tak dia jadi hilang nilai? Boleh, tapi kita tak sure bila lah. Tapi dia akan boleh. Bukan kita sebut negara kita je, banyak negara lain yang duit dia dah tak boleh pakai. Dia terpaksa pinjam duit negara lain. Contohnya dia guna mata wang Amerika atau dia guna mata wang China dalam negara dia. Sebab nilai duit dia sendiri dah tak laku, dah tak diperakui lah untuk pakai. Okey, dan duit ini boleh dimanipulasi. Okey, berbanding dengan emas. Okey, kalau kita kata emas ni senang kita nak tukar kepada tunai negara tersebut. Okey, ramai dealer-dealer public gold yang dia pergi ke luar negara, dia bawa emas, kemudian dia pergi kedai emas tersebut, dia dapat duit negara tersebut. Dan dia punya tukaran tu lebih kurang sama. Okey, lebih sikit kurang sikit. Okey, so maksudnya sebab apa? Sebab emas ni dia bukan barang kawalan. Jadi suka hatilah dia punya kedai emas tu nak bagi berapa harga dia kan. Contoh dia macam tu lah. Emas ni diterima di seluruh dunia. Bukan satu negara je yang terima, di seluruh dunia. Setiap negara ada emas. Kalau you all pernah baca, kita kan ada apa tu yang pelarian Rohingya yang dapatkan perlindungan dekat Cox's Bazar kan. Dekat Cox's Bazar tu, dia ada kedai pajak gadai yang membenarkan orang pelarian nak jual dia punya emas untuk teruskan dia punya survival dekat Cox's Bazar tu. Okay, so itu antaranya. Sebab masa tu kalau orang pelarian daripada Rohingya tu, dia bawa duit dia pun tak laku sebab duit dia tak laku dekat negara lain. Tapi dia orang bawa emas. Okay, yang ini yang dekat sekali dengan negara kita lah. Kalau siapa rajin baca surat khabar, dia ada cakap, dia ada tulis lah dekat situ. Ada kedai pajak gadai di Cox's Bazar tu untuk membolehkan pelarian Rohingya ni menjual dia punya emas untuk meneruskan kehidupan. Itu kalau dekat-dekat dengan negara kita. Kalau jauh-jauh sikit, ada tak? Ada. Of course lah. Contohnya negara-negara lain seperti Venezuela, Zimbabwe. Yang itu, diorang buat apa emas ni? Diorang potong kecil-kecil untuk buat beli roti, untuk buat potong rambut, untuk buat apa-apa je. Sebab ada orang pernah tanya, dia kata kalau bagi duit besar, kalau bagi emas besar, bagi balance ke? Tak, dia tak payah bagi emas besar ke emas kecil. Emas ni dia potong kecil-kecil. Dikikis-kikis, ditimbang, ngam dia punya value dia, dapatlah apa barang yang you nak. Contohnya roti dan sebagainya. So benda tu dah terjadi sekarang tau. Yang saya cerita yang pasal Rohingya, Venezuela, Zimbabwe tu sekarang tau. Kita bukan cerita pasal you all kata memang betul, ini cerita betul yang pelarian daripada Vietnam yang bawa emas kintan yang selit-selit dekat baju. Betul, tapi itu dulu. Mungkin you all kata itu zaman dulu, zaman Bien. Kalau orang Jawa kata zaman Bien tu kan. Tapi yang ini sekarang. Yang sekarang, yang 2 tahun lepas, yang contoh lagi yang terbaru adalah Sri Lanka. Kita tahu kan pemimpin Sri Lanka dia lari pergi negara jiran. Apa yang dia bawa? Dia bawa emas. Bila rakyat dia pergi serbu dekat dia punya macam nak kata pusat pemerintahan tu kan. Dia punya emas-emas dekat situ semua dah tak ada. Pemimpin dia dah selamat jalan dengan emas-emas yang ada. Contoh dia macam tu. Sebab apa? Sebab dia nak memulakan kehidupan di negara baru, dia tak boleh bawa duit negara dia. Dia kena bawa emas sebab emas ni adalah mata wang universal. Okey, dan emas tu dia ada nilai intrinsiknya yang tersendiri. Nilai intrinsik ni kejap lagi saya explain lebih jelas. Kalau siapa-siapa yang ada dekat Facebook, dia akan lebih nampak sebab saya sediakan sekali dengan slide dan gambar. So you all boleh, kalau saya sebut, ting, keluar imagination you nampak apa yang saya tunjuk lah. Dan emas ni kita tak boleh manipulasi. Kalau duit, kita boleh manipulasi. Macam tadi kan kita cerita yang pasal duit. Duit ni boleh kita print out. Mana dia punya tadi tu? Oi, anak saya bising. Duit tu kita boleh print out. Maksudnya kita boleh, time cari tak ada lah. Tapi tadi ada kan, you all nampak. Yang, ni dia. Ni, quantitative easing ni. Yang quantitative easing ni adalah aktiviti memprint duit. Okey, kerajaan ataupun bank negara tersebut memprint duit. So duit boleh dimanipulasi, bilangannya banyak sedikitnya. Tapi emas ini tidak boleh dimanipulasi. Sebab apa? Emas tidak boleh dicipta dan emas tidak boleh dimusnahkan.
Jadi bila emas ni tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan, so dia tidak boleh dimanipulasi. Okey? So itu adalah kenapa kita kata kita nak kena ada simpanan emas, dan yang poin yang tengah kita cerita ni kita kata bawa emas lebih mudah untuk kita tukar kepada tunai kalau kita nak pergi dekat negara lain lah. Okey, poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah emas adalah aset fizikal yang mampu milik. Apa maksud emas adalah aset fizikal? Okey, first of all kita nak ceritalah aset fizikal tu apa. Aset fizikal tu maksudnya aset yang kita boleh pegang. Okey, selain daripada emas, apa lagi aset fizikal yang kita boleh ada? Okey, contohnya kita boleh ada mungkin kereta, kita boleh ada rumah dan sebagainya. Tapi kita ni nak cerita pasal mampu milik. Okey, maksud mampu milik adalah, maksud dia macam ni. Kalau yang dekat Facebook, dia boleh nampak saya bagi satu gambaran, 1 dinar. Okey, 1 dinar ini dia mampu milik. Walaupun harganya 1,200, tapi bagaimana dia boleh dikatakan mampu milik? Dia macam ni. 1 dinar ni kalau saya suruh you bayar 1,200, memanglah you tak ada duit. Nak makan nasi ni? Tak pedas. Sekejap baby duduk. Pedas. Tak pedas. Duduk. Makan duduk. Duduklah. Okey, contoh sambung iklan tadi. Okey, ini 1 dinar. 1 dinar ni saya kata dia mampu milik. Dia mampu milik sebab apa? Okey, kita boleh beli 1 dinar ni dengan RM100. 1 dinar RM100? Oi, ramailah yang berpusu-pusu. Tak, bukan maksud dia macam tu. Maksudnya kita ada dalam public gold, kita ada account GAP. GAP tu stand for Gold Accumulation Program. So kita boleh accumulatekan kita punya gram. Kita kumpul kita punya gram. RM100 dapat 0.3 gram. So kita kumpul lagi. Bulan depan RM100 lagi dapat 0.3 gram. So orang tanya setiap bulan ke Mona kena simpan? Bergantung. Yang dekat account GAP ni dia tak perlu ada komitmen bulanan. Bila you ada duit you boleh simpan. You tak ada duit you tak payah simpan. Macam kita konsep dekat bank. Bila gram you dah cukup, macam dekat Facebook saya ada tunjuk gram saya dalam akaun ada 4 gram lebih. Contoh dia macam tu. So 4 gram lebih tu dah bolehlah dapat 1 dinar. Tapi kena cukupkan dulu 5 gram lebih supaya tinggalkan 1 gram dalam akaun. Okay, tapi bukan itu isunya. Isunya saya nak cakap bahawa dengan RM100, simpan sikit-sikit sampai gram you jadi banyak dan you boleh request untuk keluarkan 1 dinar. Yang you tadi kata mustahil lah kita nak dapat 1 dinar sebab 1 dinar ni 1,200. Macam gaji saya sebulan contoh kan. Okay, so sekarang mustahil tak? Tak mustahil. Hanya dengan RM100. So you suka you lah nak buat secara konsisten ke, you tak konsisten ke. Kalau you buat tak konsisten, lamalah you nak dapat. Kalau you buat secara konsisten, cepatlah dapat. Kalau you simpan RM200, lagi cepat you dapat. Contoh dia macam tu. Okey, sebab minimum 100. Selebihnya tu up to you. Ada orang setiap hari simpan 100. Sebab apa? Sebab dia berniaga. Untung berniaga disimpan. So, cepatlah dia dapat. Ada orang dia tak bekerja. Dia hanya bekerja bila ada contohnya macam dia bukan bekerja tetap kan. So ada kerja, ada gaji. Ataupun budak sekolah yang dapat duit bila contohnya tolong mak bagi upah ataupun hari raya dapat duit raya. So bolehlah. Simpan je lama-lama akan boleh dapat 1 dinar ni contoh. Tu untuk orang yang tadi saya sebut. Orang yang tak ada duit banyak. Okay, dia bolehlah mula dengan 100 sebab dia tak ada komitmen bulanan. Let's say hari ni dia ada RM50. Bulan depan dia ada lagi RM50 sekeping, dapatlah 100. So bolehlah simpan dapat 0.3. Contoh dia macam tu. Okay, yang kedua, aset mampu milik 1 dinar ni, contoh you ada pendapatan yang konsisten dan you boleh buat secara komitmen. Locklah 1 dinar. Harga hari ni harga yang rendah. Saya tengok harga hari ni berapa. Sekarang harga 1 dinar RM1,153. 1153 contohnya. Boleh bayar 6 kali. So 1 bulan lebih kurang 190 lebih lah macam tu. Okey. Kalau time promotion boleh bayar 10 kali. So 115 sahaja kalau time promotion. So 115 bayar secara konsisten 10 bulan dah dapat 1 dinar. Ataupun 1 dinar you nak buat RM100, RM100, RM100,
buatlah secara konsisten, setahun confirm dah dapat 1 dinar ni. So maksudnya ini adalah aset fizikal yang mampu milik. Okay, berbanding kalau kita kata ada tak aset lain yang kita boleh buat dengan bayaran sedikit-sedikit macam ni? Belum tentu ada kan. Kalau motor agaknya berapa ringgit kita kena bayar. Berapa lama punya kita ikat untuk dapat. So dia aset, tapi yang ini kita boleh pilih. Kita nak aset yang kecil ke, nak aset besar ke, nak besar lagi macam ni ke, terpulang dekat kita. Okay, contoh dia macam tu. Okay, seterusnya kekayaan di tangan kita. Inilah yang tadi saya maksudkan nilai intrinsik. Okay, intrinsic value maksudnya kalau duit dia tak ada intrinsic value sebab dia akan jatuh kepada nilai kosong. Tapi emas dia akan ada intrinsic value, iaitu nilai emas itu bergantung kepada berat dan ketulinannya. Okay, contoh kalau duit, dekat Facebook saya ada tunjuk satu gambar duit yang kena terbakar. Okay, kita tengok bila rumah kebakaran, okay, bila dia ada simpanan emas dengan dia ada simpanan duit, yang mana yang boleh diselamatkan apabila rumah dia dah terbakar? Of course, emas tu boleh diselamatkan dan diguna lagi, betul tak? Okay, kartun tu pun tunjuk macam tu. So maksudnya emas lah. Sebab apa? Kalau duit, kalau terbakar, hangus, tinggal debu, tak ada apa bukti yang kita kata kita ada duit tersebut. Tapi kalau emas contohnya dia terbakar, contohlah dia cair, kemudian bila dia sejuk, dia beku balik. So kita ada emas tu. So dia pemilikan emas tu, kekayaannya masih di tangan kita. Walaupun bentuk dia mungkin dah terkepot-kepot lah kan. Tapi dia still emas. Macam mana kita nak guna dia? Sama. Kita timbang dan uji ketulinannya. So kita jual balik. So emas tu masih laku. Berbanding duit, kalau dah jadi abu, takkan kita nak kutip abu tu, nak susun-susun balik ataupun nak timbang abu tu kan? Tak boleh, betul tak? So sebab tu kalau emas, kekayaan di tangan kita. Tak kisahlah apa pun berlaku kepada emas tersebut. Okey, yang keduanya, contoh duit apabila koyak. Saya ada duit atas meja ni yang koyak, anak saya main tapi tak tahulah bila nak tunjuk dia tak ada lah. Okey, contoh bila koyak, contoh dia kan ada syarat-syarat dia. Koyak dekat Agong lah, koyak dekat siri number lah, itulah inilah kan contoh dia. So mungkin dia boleh menyebabkan dia punya nilai duit itu boleh jadi separuh, ataupun boleh jadi suku, ataupun boleh jadi tak bernilai langsung. Okay, saya tak kata duit tu hilang nilai terus. Tak, dia boleh jadi bergantung kepada kat mana koyak dia. Kalau koyak dia mungkin dekat Agong, mungkin dia jadi tak bernilai langsung. Tapi kalau koyak dekat CP-CP, masih lagi nampak nombor siri dan sebagainya, mungkin nilai dia boleh penuh kalau kita boleh selotip balik. Kalau dia punya sebahagian tu dah hilang, dah tak boleh dah dapat nilai. Contoh dia macam tu. Okay? Tapi emas, contohlah dekat gambar tu, saya tunjuk emas yang dipotong. Contoh, kalau kita ada 10 gram, contoh, kita ada 10 gram emas, kita potong 2, dia akan jadi 5 gram dan 5 gram. Boleh tak kita jual 5 gram ni berasingan? Boleh. 5 gram jual, 5 gram lagi simpan. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi kalau duit ni kita koyak, lepas tu kita pakai sebelah aja. Boleh tak kita kata ni RM50 jadi RM25, RM25. Boleh ke tidak? Tak boleh. So kekayaan itu bukan mutlak kita lah, hak mutlak kita sebab dia dah tak ada value duit tu. Tapi emas ni kalau tadi dia terbelah 2, sebelah kita simpan, sebelah kita jual, dia masih lagi boleh kita jual. Sebab apa? Tadi dia ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik dia datang dari mana? Nilai intrinsik dia datang daripada berat dan ketulinan. Okey, nampak tak? Kenapa saya cakap emas tu kekayaannya di tangan kita berbanding dengan duit. Okey, memanglah duit tu kita pegang. Okey, tapi tadi kita cerita dia punya situasi dia. Apabila duit tu terkoyak dekat bahagian mana, nilai dia jadi apa. Apabila duit tu terbakar, dia jadi apa. Berbanding emas terbakar, walaupun dia cair, kemudian dia jadi emas balik semula. Terima kasih Rina Fazila bagi aiskrim kun. Terima kasih juga Encik Sabri bagi like. Terima kasih ya. So itulah saya nak bagi tahu bahawa kalau kita simpan emas, emas tu ada di
tangan dan kekayaannya tu kekal milik kita berbanding dengan nilai duit yang dia akan terus hilang. Okay. Dan emas adalah aset yang mudah alih. Okay, mudah alih maksudnya apa? Boleh kita gerak-gerakkan. Kalau dekat gambar ni, dekat saya punya slide ni, saya ada tunjuk aset rumah, aset kereta, aset tanah. Contohnya ada kebun. Okay, so kalau contohnya berlaku apa-apa, biasanya kalau kita nak sebut ni, dia mestilah bencana yang melibatkan kita kena keluar negara, migrate to another country contohnya kan. So kalau kita ada kereta, kita tak boleh bawa kereta. Okay, contoh yang terdekat adalah kita punya contoh Abang Jad lah kan. Abang Jad dia pergi bukanlah selas pinggang. Dia membawa aset, tapi aset dia yang aset yang mudah alih yang dia bawa. Aset rumah, kereta, apa semua tu semua dia tinggal kena lelong. Betul tak? So maksudnya kalau kita ada emas, emas ni mudah untuk kita gerakkan. Tadi kita cerita tadi pelarian Myanmar yang bawa emas Kintan. Dia bawa belayar. Kemudian tadi kita cerita pelarian Rohingya yang bawa emas jual dekat Cox's Bazar. Kemudian kita cerita juga pasal Zimbabwe, Venezuela yang dia potong-potong emas dia untuk meneruskan kehidupan. Yang kemudian kita cerita pula pemimpin-pemimpin Sri Lanka yang dia bawa lari emas dia pergi negara sebelah. Okay, so maksudnya dia tak bawa istana dia ke, kereta dia ke, dia tak bawa. Benda tu kita tak bawa sebab dia adalah aset yang tidak mudah alih. Walaupun kereta boleh bergerak tapi tidak mudah untuk kita gerakkan dia ke negara lain. Contohnya macam tu. Tapi emas dia boleh dan ada buktinya. So maksud dia kita nak kena faham. Benda macam ni kalau kita nak cerita bla 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 je, mungkin orang akan, oi betul ke dia cerita, tapi bila kita bagi contoh dan current situation, dia akan orang jadi lebih mudah faham, orang akan lebih tertarik untuk mulakan simpanan emas. Okey, bila dia faham dan baru dia akan tertarik. Okey, walaupun kita selalu kata buat je dulu faham kemudian, susah untuk orang yang tak faham langsung ni nak buat, dia macam bela-bela ayam. Jadi untuk jadikan dia celik sikit, kita kena bagi dia current situation, dan baru dia faham, baru kesedaran tu datang, baru hijab dia terbuka. Begitulah kaedahnya. Okey, kemudian menurut Robert Kiyosaki, okey, dia kata tak ada siapa pun tahu kita punya gram-gram emas ni. Okey, berapa banyak. Okey, sebab dia kata emas dan perak merupakan satu-satunya aset keuangan yang tak ada dalam rekod sistem keuangan. Berbanding dengan yang lain. Contoh kita bayar, kalau kita rumah kita bayar cukai tanah, cukai pintu, bayar apa-apalah. Kita ada tanah, rumah kan, semua kita bayar cukai. So dia ada dalam sistem. Okey. Kalau contohnya apa lagi? Kereta, kita nak bayar road tax kan? Tidak ada dalam sistem. Tapi kalau emas ni orang tak tahu. Biasanya kan contoh pergi dekat ni, dia PJ masuk nama, klik. Oi banyak kereta encik. Contoh dia macam tu, dia nampak. Ataupun pergi dekat pejabat tanah, masuk IT, oh rumah encik di sini. Contoh dia. Tapi kalau kita beli emas, dia tak tahu pun. Oh encik ada emas. Contoh kita beli emas kedai biasa, Pohkong, Habib dan sebagainya. Dia cuma merekodkan emas yang dibeli dekat kedai dia je contohnya. Okay, tapi kedai lain dia tak tahu. Contohlah macam tu. So maksud dia macam itulah. Emas ni tak ada siapa yang tahu dan dia tidak ada dalam rekod sistem keuangan. Jadi tak ada siapa tahu berapa kita punya nilai kekayaan yang kita ada kalau kita simpan dalam bentuk emas. Okay, disclaimer. Walau bagaimanapun, tidaklah saya kata, oi kau jangan beli rumah, kau jangan ada kereta, kau jalan kaki je. Ataupun kau duduk bawah pokok je, bawah jembatan je. Tak, bukan itu maksud saya. Okay, kita kena ada rumah, kita kena ada kereta. Walau bagaimanapun, kita kena juga ada aset yang tidak ada rekod dalam sistem keuangan. Okay, supaya kita terselamatlah. Contoh dia macam tu. However, untuk orang Islam, dia kena tahu berapa banyak yang dia ada untuk dia setiap tahun bayar kepada pusat zakat. Okey, zakat tu dia kena bayarlah. Dah cukup 85 gram, simpan selama setahun, yang itu dia kena wajib bayarlah. Okey? Okey, dan seperti biasa. Okey, saya pun dah berceloteh panjang. Saya nak kongsikan nasihat biasa yang saya akan ulang-ulang supaya you all faham apakah simpanan emas ni.
orang duk promote simpan emas ni, apakah knowledge ataupun information yang you all kena ada supaya you all jadi penyimpan emas yang bijak, supaya you all tidak kena tipu dengan the thing so called emas ni lah. Okay, first of all, perkara yang paling penting adalah beli emas dapat emas. Simple. Kalau tak faham yang ni, back to basic. 101 punya kelas. Kalau kita pergi beli barang kemas, kita beli emas, kita dapat emas, kita bawa balik emas. Settle. Yang itu semua orang kena faham. Beli emas, dapat emas. Okay, jangan beli emas, dapat benda lain. Okay, beli emas, dapat emas. Itu knowledge yang pertama ataupun information yang pertama yang semua orang kena tahu. Dan ini akan saya ulang setiap hari supaya you all punya awareness tu reside dalam you punya otak lah. Okay. Yang kedua, beli emas ni dia tak ada hibah, tak ada pendapatan dalam bentuk bulanan ke, mingguan ke, harian ke. Okay, sama juga macam ni. Ni contoh, saya beli dekat Pohkong contohnya. Saya beli kat kedai Atong lah, kedai Atong. Saya beli dekat Atong. Adakah Atong akan bagi saya hibah daripada belian emas saya? Tidak. Adakah Atong akan berikan saya komisen ataupun pendapatan secara konsisten setiap bulan, setiap minggu atau setiap hari? Tidak. So maksudnya bagaimanakah saya mendapat keuntungan daripada emas tersebut? Bila kita beli, kita simpan, dia ada kenaikan tahunan, itulah yang menyebabkan kita untung simpan emas. Bukan pendapatan yang Atong bagi sebab kita beli emas dengan dia. Okay, tak ada lagi Kak Limah ke Cik Lehor ke dia beli emas, dia dapat pendapatan daripada kedai emas tersebut. Tak ada kan? So sama juga dengan emas yang macam ni. You beli emas, you dapat emas, you tak akan dapat komisen ataupun hibah ataupun pendapatan yang berasaskan bulanan, mingguan ataupun harian. Okay, senang je nak faham. Dan seterusnya, kita beli emas dengan duit yang kita ada lebih. Bukan duit yang kita nak pakai yang tu kita beli. Contoh, kalau sebelum ni kan kita nak beli emas, tunggu bonus kan? Tunggu bonus ataupun tunggu kita, biasanya bonus lah. Bonus ke duit ekstra bos bagi ke contohnya. Ekstra, bonus. Baru kita terhegeh-hegeh pergi dekat kedai emas. Kalau contohnya hari-hari biasa kita tak beli emas. So sama. Bila kita nak beli emas, kita kena ada duit lebih. Bukan duit yang hari ini saya nak bayar duit kereta. Duit tu saya pergi beli emas dulu. Lepas tu saya gadaikan emas saya ataupun pajakkan emas saya. Duit tu saya pergi beli kereta. So itu knowledge yang you all kena understand lah. Okay. Sebab apa? Sebab kita takut nanti bila you all tak dapat nak bayar balik benda yang you pajak. Duit you tak ada. Emas pun you tak ada. Hutang je yang you ada. Kita tak nak macam tu. Kita beli emas ni, kita kena ada ilmu. Ilmu yang sesuai dengan ilmu emas. Okey, kalau kita nak kata berapa lama kita nak simpan emas, kita simpan emas 3 hingga 5 tahun. Tapi kalau you all simpan emas ini, you all perlukan 3 kali ganda masa yang lebih lama berbanding emas yang macam ni. Okay, emas perhiasan memerlukan 3 kali ganda masa. Kalau contohnya emas ni kita simpan 3 tahun dah untung, emas yang ni kita kena simpan 9 tahun baru kita dapat keuntungan yang sama. Okay, so jadilah penyimpan emas yang bijak di mana kalau kita nak simpan emas, kita boleh simpan emas yang contoh dia macam ni lah. Gold bar, dinar dan pada masa yang sama, kita boleh juga kenakan pendant dekat dia kalau kita nak bergaya. Okey, tapi kalau kita beli ni untuk kita simpan jangka masa panjang, sangat tidak sesuai. Untuk jangka masa panjang, kita kena beli gold untuk 999 lah, 999 ataupun 24K. Okey, bukan 22K. 22K ni adalah emas perhiasan. Emas perhiasan hanya kita sesuai untuk pakai, bukan sesuai untuk kita pakai, bukan sesuai untuk kita jadikan sebagai simpanan ataupun pelaburan jangka masa panjang. Okey. Kemudian untuk orang yang dah ada, dah faham dah. Okey, jadi Mona macam mana kita nak buat simpanan emas ni sekarang? Okey, mudah aja. You first of all you kena tahu, first of all kena daftar lah. Mula-mula kena daftar. Bila dah daftar, you all boleh buat pilihan. Nak macam mana? Contohnya, kalau duit you banyak, nak bayar full payment. Contoh, mana ni 1 dinar. Saya bagi contoh 1 dinar lah ya. Contoh 1 dinar nak buat full payment. Contohlah 1,200.
Walaupun harga hari ni 1,153, susah banyak nombor nak sebut. Sebut je 1,200 senang. Nombor pun senang nak ingat. Okay, contoh harga dia 1,200 kan. Bayar full payment, kemudian emas ni akan dipuskan ke rumah. Okay, emas disimpan sendiri. Emas adalah aset yang bagus kalau kita simpan sendiri sebab kita in control. Emas ni berada di bawah kawalan kita. Mudah untuk kita nak cairkan ke, nak jual ke, nak bahagi ke anak saudara ke. Contoh dia macam tu. Okey, cara yang kedua, kita boleh buat secara easy payment. Tadi saya dah terangkan. Contoh, ini 1 dinar harganya 1,200. Contoh, waktu promosi kita boleh bayar 10 kali. Contoh, jadi setiap bulan kita bayar 120. Habis bayar, emas akan dipuskan ke rumah juga. Contoh, nak bayar 2 kali sebulan. Okey, tak sampai, kiranya 5 bulan je dah boleh habis. Boleh juga, habis je bayar, emas pun akan dipuskan ke rumah. Okey, itu adalah cara bagaimana orang yang ada duit dan konsisten ataupun dia boleh ada komitmen untuk bayar. Okey, contoh orang yang duit dia ciput. Okey, macam suri rumah, saya ataupun budak sekolah kan, ibu-ibu kan suka bukakan akaun untuk anak-anak contohnya kan. Jadi bolehlah bukakan akaun gap untuk anak-anak. Lepas tu kalau ada duit simpan. Contohnya bila hari raya, bila balik kampung, jumpa orang-orang kan orang suka bagi duit kat kanak-kanak kan. Contoh dia macam tu, kita kumpul masuk dalam akaun gap. Okey, akaun gap ni boleh beli RM100 dapat 0.3 gram. Emas tu simpan dalam akaun gap, tak kisah masa bila berapa lama nak simpan, berapa banyak nak simpan, dia tak ada upah simpan. Okey, kemudian simpanan pun berinsurans. Jadi tak pening nak kepala lah. Kepala tak pening, hilang ke apa ke tak payah nak fikir lah. Okey, so kalau ada dah cukup gram macam saya kata tadi, saya nak keluarkan 1 dinar atau saya nak keluarkan 10 gram, okey, kita boleh request. Bila dah cukup gram tu, kita boleh request untuk keluarkan. Okey, kemudian kalau contohnya you all nak simpan dalam account gap. Sebab apa? Sebab tak nak simpan sendiri. Reason dia sebab dia tak nak simpan sendiri. Jadi nak simpan dalam account gap tapi nak buat secara komitmen. Boleh juga simpan dalam account gap secara auto debit. Menariknya yang auto debit ni kalau kita simpan RM200 setiap bulan selama setahun, kita berpeluang untuk cabutan bertuah. Dan yang lagi best, cabutan bertuah dia adalah 10 gram emas setiap bulan. Setiap bulan tau. Kalau you all berminat untuk menyimpan emas dalam akaun gap secara auto debit, berpeluang untuk dapat cabutan bertuah 10 gram setiap bulan. So apa lagi, boleh je pergi dekat TikTok saya dan daftar secara percuma. Okay, dah daftar boleh WhatsApp saya untuk saya bantu. Okay, kalau ada soalan, boleh type soalan. Okay, kalau ada soalan boleh type soalan. Okay. Baby, pinggan letak dapur lah. Okay, kalau ada soalan boleh bagi soalan. Okay, thank you Haja bagi like. Thank you Rina Fazila share saya punya live. Okay, kejap ya, saya nak end live dulu dekat rakan-rakan yang berada di mana ni? Di Facebook lah. Okey, untuk rakan-rakan yang berada di Facebook, terima kasih kerana menonton, terima kasih bagi like, terima kasih bagi komen. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat kepada anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi esok hari. Okey, bye.